Mereka tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Rancangan mereka hanya satu, memusnahkan seluruh agama di dunia dan kemudian melahirkan dunia baru pimpinan syaitan. Segala makhluk yang wujud di muka bumi ini diciptakan atas kekuasaan Allah. Dialah Maha Pencipta sekalian alam yang merangkumi manusia, haiwan, tumbuhan, bangunan dan sebagainya. Konsep ketuhanan meniti rapat dalam kehidupan seorang insan. Tidak kira mereka menganut agama apa, masing-masing mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan mereka sendiri. Namun, masih ada segelintir insan yang menolak konsep ketuhanan. Bagi mereka, Tuhan itu tidak wujud. For those who claim that they do not believe in any God, if you will find that if you enter into a conversation with them, they do have some sort of belief in something. They just choose not to call it by the names that we call them by. Faktor yang utama dalam apa juga ajaran termasuklah atheism disebabkan oleh kejahilan, dan dalam konteks atheism ataupun golongan yang menolak ketuhanan dan juga konsep keberagamaan ini adalah disebabkan oleh kejahilan dia. Oleh kerana itu, bila dia membicarakan soal ketuhanan, dia dapati bahawa dia tidak dapat untuk mentafsirkan dan menganalisis konsep ketuhanan itu sendiri. Digelar ateis, mereka adalah golongan minoriti yang dikuatiri semakin menular fahamannya di dunia. Atheism bukanlah satu agama, tetapi sebuah kepercayaan yang dipegang oleh seseorang individu itu. Istilah atheism berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos, yang secara negatif digunakan untuk merujuk pada siapa yang kepercayaannya bertentangan dengan agama. Dipercayai, penafian kewujudan Tuhan ini telah dikesan sejak zaman jahiliyah lagi. Namun, ia hanya menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran pada abad ke-19. Ia berikutan kelantangan ahli fikir yang terus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalil mereka yang tersendiri. It's interesting, in his writing, he said that religion is the opiate of the masses. It means that religion puts all of us into a lull, into a sleep where we forget to think, forget to question. But if we really understand the nature of Islam, we're taught to ask questions, to seek knowledge. Pemahaman yang dibawa oleh Karl Marx ini dia mempunyai beberapa pola pemikiran. Antaranya Karl Marx dan juga pemikir-pemikir yang seumpama dengannya melihat bahawa untuk mentafsirkan sesuatu kewujudan, maka dia perlu melihat kepada tafsiran akal itu sendiri. Kalau sekiranya akal itu tidak dapat menerima kewujudan melalui fizikal ataupun jasmani yang ada pada diri dia, maka dia mentafsirkan bahawa kewujudan itu adalah mustahil. Dia mengambil kesimpulan bahawa kalaulah sekiranya ada Tuhan, maka sudah tentulah segala bentuk kejahatan ini dapat dihapuskan oleh satu kuasa yang setengah orang menganggap ia adalah kuasa yang paling kuat dan mutlak dalam alam ini. Mereka mendakwa kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat dikesan oleh diri manusia mahupun mesin-mesin. Tambah mereka,
Kejahatan dan kesengsaraan yang berlaku di muka bumi ini tidak akan berlaku jika wujud Tuhan yang berkuasa mutlak dan bersifat baik. Mereka berpegang pada logik akal. Sebagai contoh, adakah Tuhan mampu mencipta batu yang terlalu berat, yang tidak mampu diangkat oleh dirinya sendiri? Mereka mendakwa manusia kononnya mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial semata-mata, untuk menghadapi kematian atau kesusahan. Mereka turut mempersoalkan kepelbagaian agama yang berlainan Tuhan. Bagi mereka, jika wujud Tuhan yang maha adil dan maha mengetahui, maka keadaan ini tidak wajar berlaku. Jika etis menolak ketuhanan, kini muncul pula golongan bertuhankan syaitan. Freemason. Mungkin ramai yang pernah mendengar istilah ini, mungkin juga ramai yang belum mendengarnya. Jika disingkap sejarahnya, Freemason adalah pertubuhan persaudaraan yang dipercayai muncul pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Ia wujud dalam pelbagai bentuk di seluruh dunia. Dianggarkan, keahlian Freemason di seluruh dunia sekitar 5 juta orang. Pertubuhan Freemason wujud dalam pelbagai bentuk. Namun, mereka berkongsi prinsip dan pandangan moral serta metafizik yang sama. Supreme means overall. Being means existence. So, overall existence means not only life, but things that are not alive, like the planets, the stars. So the supreme means one who is over everything. Dia memahami falsafah akliyah tulen yang kosong daripada nilai-nilai kerohanian. Seumpama menganggap bahawa manusia ini hanya terdiri daripada 2 unsur sahaja. Dia menganggap bahawa manusia itu beza dengan haiwan hanya dari sudut akalnya. Maka dia mengatakan bahawa manusia itu hanyalah terdiri daripada unsur jasmani dan akli. Dan dia lupa bahawa manusia juga mempunyai unsur kerohanian, unsur rohani. Freemason adalah sebuah organisasi yang sangat bersifat rahsia. Freemason dipercayai dicetuskan oleh para kesatria Templar, pejuang salib yang pulang ke Eropah dari Jerusalem setelah kalah dari Perang Salib. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan bagaimanakah ritual-ritual mereka menjadi satu kerahsiaan yang amat kuat? Ada pendapat yang mengaitkan ritual-ritual mereka bersumberkan amalan kuno Yahudi. Kebanyakan pertubuhan Freemason menggunakan lambang mata satu. Dari konteks agama Islam, mata satu adalah lambang kepada Dajjal laknatullah. Justru dipercayai Freemason adalah pertubuhan yang melaksanakan arahan-arahan Dajjal bagi mencapai New World Order. But if you do research even more than 100 years ago, those who want power, who have power, who want to keep power for their children's children, so their idea is to maintain control
over people and over the financial institution. Mereka menganggap bahawa Tuhan itu dia wujud dalam bentuk dua konsep. Satu impersonal God dan satu personal God. Satu dalam bentuk Tuhan yang berpribadi dan satu dalam bentuk Tuhan yang tidak berpribadi. Dan selalunya supreme being ini dirujuk kepada bentuk Tuhan yang tidak berpribadi. Kan? Dan kalau kita lihat mengapa sesetengah agama mereka menolak kewujudan Allah yang disembah oleh umat Islam kita pada hari ini, disebabkan dia menganggap bahawa Allah itu adalah merupakan impersonal God, Tuhan yang tak berpribadi. Mereka tak nampak di hadapan mata. Jadi mereka lebih senang untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka reka sendiri, patung-patung berhala dan sebagainya, ataupun mencipta lambang-lambang tertentu. Jadi dalam Islam kita tidak berpegang kepada konsep sama ada impersonal God ataupun personal God. Kalau nak pegang pun kita katakan bahawa tidak ada impersonal God. Yang ada hanyalah personal God, iaitu Allah. Sebab kita menganggap Allah Ta'ala itu sememangnya Tuhan yang berpribadi. Pertubuhan Freemason yang berleluasa di serata dunia boleh dilihat di mana-mana. Namun, ianya dilambangkan dengan simbol yang kurang dikenal pasti. Simbol-simbol ini hanya difahami sesama mereka. Ini menandakan pergerakan Freemason ini begitu sulit dan terlindung oleh penglihatan umum. Simbol-simbol ini boleh dikesan dalam banyak klip video dan filem dari barat. G stands for God. We call it the compass and also the square. Those are symbols they use to place at certain passages in the Bible. Dia boleh datang dalam bentuk pelbagai corak pemikiran. Antaranya dalam bentuk pemikiran liberal. Iaitu dia cuba untuk meliberalisasikan agamanya. Jadi setiap agama seperti yang kita sedia maklum mempunyai disiplin-disiplin yang tertentu, disiplin di dalam akidahnya ataupun kepercayaan. Begitu juga disiplin dalam soal kehidupan ataupun peraturan dalam Islam dipanggil sebagai syariah. Begitu juga dalam disiplin akhlaknya. Freemason. Demi mencapai pemerintahan dunia baru ini, penghapusan secara menyeluruh perlu dilaksanakan. Antaranya, menghapuskan negara-negara berkerajaan hak perwarisan, pemilikan harta secara individu, semangat kewarganegaraan, institusi susul galur kekeluargaan dan seterusnya. Ini bertujuan membolehkan ideologi kesyaitanan secara megah tersebar ke serata dunia. Strategi mereka, penguasaan minda dan jiwa ke arah kebinasaan dalam medium berbentuk seks, pemakanan, hati dan komunikasi. When you look at what media does, what government is capable of doing now through movies, through television, in order to lull people into sleep, to get them to think a certain way, then that's what we're talking about mind control. If it says if you read a lie or if you hear a lie over and over again, you start believing it's the truth. Lambang yang betul-betul boleh memberi ancaman kepada umat Islam. Tapi kalau suatu lambang itu dikongsi bersama oleh banyak pihak, seumpama lambang bulan sabit, bintang, yang juga dikaitkan dengan Freemasonry, yang bagi kita umat Islam lambang tersebut tidak memberi apa-apa signifikan kepada agama lain, tetapi ia hanyalah bersifat umum begitu sahaja. Kita tak boleh terlalu takut kepada lambang-lambang ini, tetapi kita mesti terus melihat perancangan di sebalik apa yang dilakukan oleh golongan Freemasonry. Sebab di sana memang ada lambang-lambang yang jelas menjadi simbol kepada agama Yahudi umpamanya, seperti lambang bintang Yael. Yang ini sudah tentu kita tolak.
kerana itu menjadi lambang yang jelas, terang dan nyata kepada akidah orang Yahudi itu sendiri. Sebelum nanah menjadi parah, rawatan pemulihan mesti dimulakan segera. Walaupun berbeza dari beberapa aspek, namun etis dan Freemason masih dalam satu konteks yang sama, merosakkan akidah. Jika etis dengan kepercayaan tidak bertuhan, Freemason pula berjuang demi Dajjal laknatullah. Kedua-dua fahaman dan pertubuhan ini dikesan tersebar luas di seluruh dunia, tidak terkecuali di Malaysia. Orang yang masuk ke dalam kumpulan ini dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia mengetahui doktrin-doktrin dan ideologi yang ada dalam kumpulan ini, boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. They always want to be in the middle. As soon as we get them out of the picture and we start communicating amongst ourselves, we'll see real change takes place. And then these people will no longer have control over us. Yang pasti, kita sebagai umat Islam haruslah berwaspada dan bersedia dari segi fizikal dan mental. Jelaslah, pada abad ke-21 ini, peperangan bukan lagi bersenjatakan keris, parang atau tombak, tetapi menguasai minda lawan anda. So this is one way that we can armor ourselves. Be in the Quran, understand, pray. We can't get away from it. That's our energy. That's our lifeline when we communicate with Allah. Not just with ritualistic prayers that our fathers or imams have taught us. We have to talk to Allah, let Him know what's on our heart, to ask for these things, and He will bless us. Sekali kita sebagai seorang Muslim berkewajipan kita untuk mempelajari akidah yang benar. Ini adalah merupakan tanggungjawab yang menjadi fardu ain kita sebagai setiap orang Muslim untuk mempelajari akidah yang benar. What we have to do is, as we said before, iqra. We have to read, we have to study, we have to be not afraid to ask questions. Question the prevailing news that we're hearing. Talk with each other. Not just here in Malaysia, but talk with our brothers and sisters around the world. Share information. Sometimes we as people, we want to keep things close to our chest. So I have it, so I'm better than you. We have to say, wait a minute. Do I truly believe I want from my brother the same as I want from myself? If so, I'm willing to share my knowledge with you. At the same time, I'm helping uplift you, and you're helping uplift someone else. Didiklah anak-anak anda dengan ilmu yang bermanfaat untuk mengenali antara yang hak dan yang batil. Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah perlu dihayati secara mendalam sebagai benteng utama menangkis aura atheism dan Freemason. Again, our unity is very important, brother. If we do not allow them to come into our countries, to divide us, to offer us protection at the expense of our own sovereignty, then we'll be okay. We have to learn how to network, as we said before, with our brothers and sisters, but not only those who are like-minded like us in our faith, in our ummah, in our religion,
but we have to learn how to network as well with those who are also concerned about the things that are happening to them. Sekali kita sebagai seorang Muslim berkewajipan kita untuk mempelajari akidah yang benar. Ini adalah merupakan tanggungjawab yang menjadi fardu ain kita sebagai setiap orang Muslim untuk mempelajari akidah yang benar. Well, they operate primarily through the media, through the printed paper, through movies. We have, unfortunately, so many of our people, Muslims and those who have yet to embrace Islam, are falling into the situation where they watch so much television that they're almost hypnotized to the realities of the world around them. Akal itu mempunyai fungsinya yang tertentu dan sudah tentulah ia terbatas dengan sifat manusia itu yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sekiranya akal itu tidak terbatas, menunjukkan bahawa manusia ini bukan makhluk, boleh jadi manusia itu sendirilah Tuhan, kerana dia sempurna. Oleh sebab itu maka akal ini terbatas. Kalau kita melihat perbahasan di kalangan para ulama kita, seumpama apa yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Habannakah Al-Maidani dalam kitab dia Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha, dia mengatakan bahawa al-aqlu muqayyadun bi'alamil hisabi wala amala lahu fil hukmi ala alami al-ghaibi. Kata Syekh Abdul Rahman Habannakah, sesungguhnya akal itu dia terikat ataupun terbatas dengan alam his, alam yang boleh dirasa oleh panca indera kita. Cabaran masa kini terhadap umat Islam semakin sukar dilihat. Ianya datang dalam setiap penjuru dengan pelbagai cara. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya tidak akan sesat manusia itu sekiranya berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah.